saja. Kita tak beramal pun untuk menghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Antara amalan yang boleh kita melayakkan kita untuk menghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala, sembahyang 5 waktu jangan tinggal. Kalau kita nak tambah dengan yang sunat, lagi bagus sebab dapat pahala ekstra. Puasa pada bulan Ramadan, janganlah asal bulan Ramadan aja. Oh, saya tak boleh puasa ya Ustazah. Kenapa? Saya ada gastrik. Heran pula ya, masa tak bulan puasa, gastrik tak datang. Masa bulan puasa, gastrik datang. Dia kata kat Ustazah, dia kata dekat saya, bulan puasa, gastrik datang sebab tak boleh makan. Bulan tak puasa, gastrik tak datang sebab selalu makan. Tapi sebenarnya, bulan Ramadan, kita makan ke kita tak makan? Kita makan. Kita ada 2 time kita makan. Waktu sahur dan juga waktu berbuka. Jadi kalau kita nak kita menghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala, sembahyang jangan tinggal, puasa Ramadan, cuba sedaya mungkin, walaupun ada di antara kita yang dia memang uzur syar'i, dibenarkan di dalam Islam, tak apa ya, dia ada kelonggarannya ya. Kemudian kita berzikir kepada Allah, kita bersedekah yang sebelum ini kita sebut, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita buat yang terbaik untuk mak dan ayah kita. Di situ letak syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga Allah ini terletak sebenarnya pada 2 perkara. Pertama sekali, hebatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, hebatkan hubungan kita dengan sesama manusia. Dengan suami kita baik, dengan isteri kita baik, dengan anak-anak kita didik elok-elok, dengan mak ayah kita bagus, dengan jiran, dengan sahabat handai, dengan sesiapa sahaja. Barulah kita hebat 2 hubungan. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Barulah kita akan menghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ke-6. Yang ke-7, suspend ke tak suspend ni? Oh, suspend saja ya. Patut nampak besar mata, sekejap kecil, sekejap besar, sekejap kecil. Saya pun tak tahulah kenapa ya. Mungkin tuan-tuan dan perempuan tercungap-cungap kot ya dengar saya ceramah. Saya relax je. Relax lah brother. Ya. Okey, itu yang ke-6 ya. Yang ke-7, Ibrahim bin Adham kata Allah tolak doa kamu sebab kamu tahu mati itu akan berlaku, tapi kamu tak bersiap sedia untuk bawa bekalan untuk menghadapi hari yang bernama kematian. Kita tahu mati itu akan berlaku. Tahu ke tak tahu? Tahu, jangan buat je ya. Allah, saya ni tak mati lagi, muda lagi, saya tak mati lagi sebab tua-tua juga tapi rasa-rasanya belumlah sampai peringkat umur mati. Kita kena ingat, wahai orang muda, jangan ingat anda tidak tua-tua. Wahai orang tua-tua, jangan ingat anda tak mati-mati ya. Jadi maknanya tak kira muda, tak kira tua, satu hari nanti kita akan dijemput menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dijemput menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dalam hidup kita ini bergelumang dengan dosa, di dunia pun tak berkat, apatah lagi di hari akhirat nanti. Jadi bila kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau nak Allah perkenan doa kita, kita tahu mati itu akan datang. Sediakan banyak berkalan untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita lah nak balik kampung hari raya ya, nak jumpa mak mertua, nak jumpa ayah mertua. Dalam bonet kereta tu ada apa? Nak balik jumpa mak mertua, nak jumpa ibu mertuaku, ya. Apa ada dalam bonet tu? Macam-macam ada. Kita buat ketupat, kita buat rendang, ya. Kita buat bawa balik kuih raya, kek raya, baju raya, duit raya, macam-macam ada dalam tu. Sebab apa? Persiapan untuk bertemu insan yang kita cinta, insan yang kita kasihi, mak ayah kandung kita, mak ayah mertua lagi. Apatah lagi kalau kita nak bertemu dengan insan yang amat kita cinta, ayah dan ibu, kita bawa bekalan yang banyak. Tapi soalnya sekarang, kita nak bertemu dengan pencipta, kita nak bertemu dengan Rabbul Jalil, kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh menatap zat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam syurga yang kekal abadi. Justru itu, siapkanlah banyak bekalan. Signal Allah dah bagi dah kepada kita. Tanda-tanda yang kamu ni akan mati tak lama lagi, Allah dah bagi tanda. Apa dia tanda dia? Mata dah kabur. Betul ke tak betul? Tu yang kadang-kadang pakai cermin mata jugalah ya. Contact lens pun contact lens juga. Jadi kita bimbang ya. Oh, kalau dulu terang je ya, mata dah kabur. Saya pun depan je boleh nampak, yang belakang-belakang pun kabur juga. Jadi maknanya kena sedar diri juga. Jangan ceramah saja ya. Penceramah pun kena juga ada bekalan. Betul tak betul makcik-makcik ya? Betul ya. Jadi signal Allah dah bagi dah. Mata dah kabur, uban berterabur, gigi gugur, cakap tersembuh-sembuh, makan nasi bubur dekat
dekat dengan kubur. Ya, kalau tak sedar diri juga takutlah tersungkur nanti ya. Tersungkur di depan Allah, ke syurga tak dapat, akhirnya dicampakkan ke dalam api neraka. Jadi yang ketujuh ini, kamu tahu mati itu akan berlaku, kamu nak doa kamu diberkati, dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lakukanlah persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-8, kata Ibrahim bin Adham, kamu sibuk lihat keaiban orang, kamu sibuk lihat keburukan orang, keburukan saudara mara kamu, kawan-kawan kamu, sahabat handai kamu, cari kesalahan orang lain, kamu lihat keburukan orang lain, tetapi kamu tak lihat keburukan diri kamu. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan ya, kalau hari ini kita asyik nampak kesalahan orang saja, sampai bila kita tak boleh menjadi hamba Allah yang cemerlang? Sebab apa? Orang lain je salah, orang tu dia buat semua tak kena, orang tu dia buat semua salah, tapi kita asyik betul saja. Orang yang dia merasakan dirinya asyik betul ialah orang yang tidak mau muhasabah diri. Sebab itu segmen Al-Hidayah ini kita sebut sebagai segmen muhasabah diri. Kerana orang yang suka lihat keburukan orang, keaiban orang lain, dia tak nak muhasabah diri, dia tak nak renung diri dia. Oh, kalau saya nampak keburukan orang, saya bagaimana? Kalau saya lihat orang tu dia mengumpat di sana sini, saya juga tak nak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan lihat keaiban orang, tenung-tenung keburukan-keburukan yang ada pada diri kita. Yang ke-9, kata Ibrahim bin Adham, kamu terima kurniaan daripada Allah, banyak Allah berikan kepada kamu, tapi kamu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah tolak doa kamu. Dan yang terakhir sekali, kata Ibrahim bin Adham, doa kamu Allah tolak sebab kamu mengiringi jenazah, kamu melihat orang meninggal dunia, tetapi kamu tidak mengambil pengajaran, kamu tidak mengambil iktibar daripada jenazah yang kamu iringi, juga daripada kematian yang kamu pergi ziarah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dah habis dah kita 10 sebab Allah tolak doa kita. Jadi mudah-mudahan selepas ini kita baca Al-Quran, kita tahu makna, kita amalkan. Selepas ini bila kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala, kita taat kepada Allah, elakkan diri daripada melakukan perbuatan keji dan mungkar kepada Allah. Lepas ini banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya rajin-rajinlah hitung diri kita, muhasabah diri kita, adakah kita dah melakukan yang terbaik untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya dengan ini hidup kita akan diberkati di dunia dan juga di hari akhirat. Sehingga bertemu lagi. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat 60 bermaksud, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku perkenankan permohonanmu. Manusia memiliki keistimewaan yang besar, iaitu akal. Tetapi akal yang tidak dibimbing dengan ilmu boleh menjerumuskan manusia ke lembah hina. Semoga ilmu yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustazah itu tadi dapat dijadikan panduan dalam kita meniti kehidupan ini. Kita rehat seketika, kembali lagi selepas ini. Saya lompatlah. Jadi bila saya lompat, masa nak landing tu, lutut saya pusing lah. Pekerjaan ketika bermain bola. Dan inilah salah satu pekerjaan yang biasa berlaku pada pemain bola dan juga pada ahli-ahli sukan. Saksikan paparan pembedahan rekonstruktif di Gemar Lutut, Medik TV, Sabtu 5 petang, TV3. Bersamamu, anda boleh menyumbang melalui SMS dengan menaip tabung 2, tabung 5 atau tabung 10 dan hantarkan ke 33533 atau melalui cek dan alamatkan kepada tabung TV3 Bersamamu BSM Sistem Televisyen Malaysia Berhad, Peti Surat 11124 50736 Kuala Lumpur, atau melalui akaun Maybank tabung TV3 Bersamamu. Sumbangan anda amat kami hargai. Even in foreign museums like in Australia, in London, the Victoria and Albert Museum also have pieces of songket. This is with silk, stainless steel silk, so you can mold and shape. Certain markets in Europe, perhaps, or in the States or elsewhere. This one is like songket with like a lace effect. I look at it and it's like, this is art. Episod terakhir, Songket A Journey to Remember, Ahad 5 Februari, 7 malam. Bertemu kembali. Terima kasih kerana terus setia bersama Al-Hidayah, teman muhasabah diri. Saudara yang dimuliakan, surah Yasin antara surah yang sering diamalkan pembacaannya oleh masyarakat Islam di Malaysia.
terutama pada malam Jumaat, juga di sekitar majlis-majlis. Namun, ramai yang hanya tahu membaca tanpa memahami isi kandungannya. Sehubungan itu, kali ini kita akan bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Zawawi Yusof menelusuri maksud surah Yasin menerusi segmen Tafsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita bertemu untuk membicarakan satu surah, berkenalan dengan satu surah yang rapat dengan kita, namanya surah Yasin. Surah yang paling popular di kalangan orang Melayu, baca setiap waktu, dicetak, dibawa ke mana-mana. Kalau kita pergi surau masjid ke tengok Quran sebiji tu, ada bahagian tu yang nampak dia punya muka surah Quran tu nampak macam ada warna coklat je, ada gelap sikit. Bila buka je, surah Yasin lah tu. Sebab rajin orang kita baca surah Yasin. Rupa-rupanya surah Yasin memang surah yang hebat, surah yang punya fadilat, sehinggalah dia punya fadilat dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, "Inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin. Walau lawajadtu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati." Akhrajahu al-Bazzar. Yang maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap sesuatu itu ada hati. Tuan-tuan, kalau makna hati penting sangat. Badan kita kalau tak ada hati, mati kita. Di sana ada perasaan dan sebagainya. Jadi Quran ini ada hati. Hati Al-Quran ialah surah Yasin. Dan Nabi SAW bersabda, dia kata, aku sangat suka sekiranya surah Yasin ini berada di hati setiap umatku. Masya Allah. Maknanya surah Yasin ini berada di hati. Yang pertama, kalau boleh kita hafaz surah Yasin. Yang keduanya, kalau boleh di hati kita dekat dengan surah Yasin, sentiasa baca surah Yasin, dan kita fahami surah Yasin ini, menjadikan dia panduan dalam kehidupan kita. Surah Yasin punya kelebihan. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Iqra'u mautakum Yasin." Bacalah surah Yasin kepada orang-orang yang nak mati. Jadi surah Yasin ini kalau orang sedang sakit tenat, al-lahzat al-akhirah, detik-detik terakhir sebelum roh keluar, baca surah Yasin, dia akan memudahkan roh keluar. Dan surah Yasin juga merupakan surah penyembuh. Kalau ada pesakit, kita ada sakit, ada penyakit, bacalah surah Yasin. Ada beberapa petua dan kaedah kita baca pada surah Yasin pada air. Dan pernah diajar dan buat jadi ya, orang yang kena rasuk dalam kepala dia macam histeria dan sebagainya, baca surah Yasin pada air dan ambil air, curah atas kepala, insya-Allah dia akan beri kesembuhan dan afiat. Semoga